الحمد لله القائل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Bermaksud, wahai orang yang beriman, ta'alah kamu kepada Allah dan ta'alah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan di dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan memperkatakan tajuk sederhana dalam keperluan hidup. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Islam menganjurkan agar setiap umatnya mengamalkan sikap bersederhana dalam setiap tindakan, iaitu tidak berlebih-lebihan, terutama dalam berbelanja. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 67 yang dibacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud, dan juga mereka yang apabila membelanjakan hartanya tiadalah melampaui batas dan tiada pula bakhil kedekut, dan sebaliknya perbelanjaan mereka adalah betul sederhana di antara kedua-duanya, yakni boros dan bakhil itu. Untuk tujuan ini, Islam telah menetapkan beberapa peringkat keperluan bagi seseorang menguruskan perbelanjaan. Pertama, keperluan yang sangat penting dinamakan daruriyah. Keperluan ini merupakan keperluan asas seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Tanpa keperluan asas ini, manusia tidak mampu meneruskan kehidupan. Kedua, keperluan yang dinamakan hajiyah, iaitu merupakan suatu keperluan dalam kehidupan, namun tidaklah sampai kepada manusia tidak mampu untuk hidup sekiranya tidak memilikinya. Keperluan ini untuk memberi kemudahan dan menghindarkan manusia daripada kesukaran. Manakala yang ketiga, keperluan tahsiniyah, iaitu keperluan tambahan bagi memberi keselesaan dan melengkapkan lagi kehidupan manusia. Keperluan ini sekiranya tidak dikawal akan membuatkan manusia berlebih-lebihan dalam mengurus kehidupan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai seorang Islam, tentunya kita menyedari bahawa dalam menjalani kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan berbagai-bagai nikmat
yang tidak terhitung banyaknya, sama ada dalam bentuk kesihatan, keamanan, kesejahteraan, kebahagiaan dan sebagainya. Namun kadangkala dengan nikmat yang melimpah ini menyebabkan seseorang itu lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, pada hari ini kita dapat melihat jumlah rakyat Malaysia yang terlibat dengan masalah kewangan semakin meningkat. Kebanyakan masalah yang dihadapi ini berpunca daripada sikap manusia itu sendiri, seperti berbelanja mengikut hawa nafsu sehingga berlaku perbaziran. Begitu juga kegagalan membuat perancangan yang bijak dalam mengurus kewangan secara berhemah juga antara penyumbang kepada masalah ini. Contohnya, apabila seseorang itu mengambil pinjaman yang melebihi jumlah pendapatan dan mereka gagal membuat bayaran balik, maka akhirnya perbuatan seperti ini akan membawa beban kepada mereka. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 27 yang bermaksud, sesungguhnya orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan, sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya agama Islam tidak melarang umatnya berbelanja, tetapi hendaklah secara berhemah, iaitu dengan memberi keutamaan dan mendahulukan perkara-perkara yang lebih penting. Perlu difahami, gaya hidup berhemah berkait rapat dengan sifat berjimat cermat dan tidak membazir. Jika dasar berhemah ini diambil kira, maka kehidupan masyarakat akan sentiasa terpelihara sepanjang masa. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita dituntut agar mensyukuri segala nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaklah menguruskan segala perbelanjaan untuk keperluan hidup dengan sebaik-baiknya pada setiap masa, sama ada pada waktu senang, lebih-lebih lagi pada waktu susah. Selain itu, umat Islam juga dinasihatkan agar sentiasa berhati-hati dalam membuat perlaburan, dan pilihlah pelaburan yang sah, selamat dan menepati hukum syarak. Mintalah khidmat nasihat daripada pihak yang berwajib jika mengalami masalah kewangan. Sekiranya kita mengabaikan perkara-perkara tersebut, dikhawatiri kesan daripada kelalaian kita dalam menguruskan perbelanjaan kehidupan akan mendatangkan beban kewangan yang besar pada diri kita, dan seterusnya akan melahirkan sejumlah besar penghutang-penghutang dalam kalangan umat Islam. Akhirnya kadar kemiskinan juga akan semakin bertambah dan akan membuka ruang kepada mereka yang tidak bertanggungjawab untuk mengambil kesempatan dan menindas umat Islam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita renungi kisah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang amat bersederhana dalam semua keadaan. Walaupun bukit dan gunung ganang yang ada di sekitarnya pernah ditawarkan akan dijadikan emas dan perak, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolaknya. Hal ini telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi yang bermaksud daripada Abdullah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tidur di atas tikar dan bangun selepas itu dalam keadaan badannya berbekas. Maka kami katakan kepadanya, "Ya Rasulullah, sekiranya kami bawakan kepada kamu hamparan yang lembut." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah kedudukanku di dunia ini? Tidakkah aku di dunia ini melainkan seumpama pengembara
yang berteduh di bawah pokok kemudian berlalu meninggalkannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai rumusan bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin menyuruh jemaah sekalian, berbelanjalah mengikut kemampuan dan janganlah kita mengikut kehendak hawa nafsu. Marilah kita bersama-sama mengamalkan tuntutan hidup bersederhana dan berjimat cermat sepanjang masa. Jauhilah sifat membazir agar hidup kita mendapat keberkatan di dunia dan di akhirat. Marilah kita merenung firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 20. Alam tarau anna Allah sahra lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Maksudnya, tidakkah kamu memperhatikan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan untuk kegunaan kamu apa yang ada di langit dan ada di bumi, dan telah melimpahkan kepada kamu nikmatnya yang zahir dan batin. Dalam pada itu ada di antara manusia orang yang membantah dalam perkara-perkara yang berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan atau sebarang petunjuk, dan tidak juga berdasarkan mana-mana kitab Allah Subhanahu wa taala yang menerangi kebenaran. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإغراما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersalawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an,
Sayyiduna Uthman bin Affan radhiyallahu an, dan Sayyiduna Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyiduna Hamzah dan Sayyiduna Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyiduna Hasan dan Sayyiduna Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah setiap kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-asy'ariyah dan al-maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, puakaf-puakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdakal Haris al-Syari'atik As-Sultan Ibrahim ibni almarhum As-Sultan Iskandar, sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Ta'lu Johor Darut Ta'zim, kepada Raja Zaid Sofia binti almarhum Sultan Idris Shah Permaisuri Johor, kepada Tunku Ismail ibni Sultan Ibrahim Tunku Mahkota Johor, dan Cik Puan Besar Khalidah binti Bustamam, paduka putra-putra dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin واخذل الكفرة ومبتدع السيئات والمشركين وكل من هو عدو للدين. اللهم فرج هموم المسلمين واقض الدين عن المدينين وأحسن خلاص المسجونين واجعل هذا بلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين. آمين يا رب العالمين. اللهم أدخلنا وذرياتنا ووصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.